Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，早上好，平安。 Mari kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. 我们来到神的跟前，之前我们一起祷告。 Tuhan, supaya kami mengasihi Engkau dengan segenap hati. 主啊，让我们全心的来爱你， Dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. 与我们全心全力来爱你， Biarlah seperti itu juga kerinduan kami. 好让这也成为我们的渴望。 Pagi hari ini kami rindu firman Tuhan berbicara kepada kami. 主啊，今天早晨我们渴慕你对我们说话， Engkau memperbarui hati kami, mengubahkan kami. 你更新我们，也改变我们。 Sebagai orang-orang tua yang dipercayakan anak-anak kepada Tuhan, 作为你信任我们，你儿女们的父母， kami mau mendengar apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan sebagai orang-orang tua. 我们要聆听你的旨意，让我们可以实行在我们的生活中。 Sebagai komunitas orang percaya, 作为信徒的群体， biarlah Tuhan juga yang berpesan kepada kami. 求你也对我们说话， Roh Kudus pimpinlah setiap kami, 求圣灵带领我们， baik kedua hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun hamba-hamba-Mu yang duduk mendengarkan. 是传讲你两位仆人或者在座的弟兄姐妹们， Kami semua disatukan, fokus kami tertuju kepada firman Tuhan. 让我们同心合一，只专注于你。 Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告，奉主耶稣的名所求， Amin. 阿门。 Ya, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Sekali lagi saya menyapa. 再一次，我要跟大家说早上好。 Saya melihat tadi di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudara, itu ada wajah yang bangga, wajah yang gembira pagi hari ini karena melihat anak-anak atau cucu-cucunya tampil di depan. 刚才我看到弟兄姐妹们有笑容，觉得很荣幸、很骄傲，因为看到小朋友们他们在献诗。 Iya, hari ini kita akan sama-sama menggumulkan Bapak Ibu Saudara satu tema. 今天早晨我们要一起来讨论一个主题： Mendidik anak dalam ajaran Tuhan. 照主的教训养育儿女。 Nah, ini Bapak Ibu Saudara mungkin dalam hati berkata, ya aduh Tuhan tahu itu slide-nya kok anak-anak banget, ini nggak cocok buat orang tua. 那可能弟兄姐妹会觉得，在荧幕上的，就像给小孩子的，不适合我们年长的。 Ya gambarnya memang ini cocok untuk sekolah minggu. 这就是这里的图片，就是适合小朋友们。 Saya mau jawab sendiri, udah nggak apa-apa, biar aja. 那我就自己回大家了，就是没关系。 Sekali-sekali saudara, Bapak Ibu semua boleh mendengarkan khotbah di gereja yang khotbah guru sekolah minggu. 弟兄姐妹可以有一次就是来听教会的，就是关于主日学老师的这个讲道。 Beginilah kami mengajar anak-anak, kami mempergunakan visual yang menarik. 这就是我们如何来去教导孩子们。 Bapak Ibu Saudara, meskipun saya tidak lagi ya sebagai pembina definitif di sekolah minggu gereja kita, tapi saya tahu hati dan mata Tuhan Yesus ada pada anak-anak ini. 虽然我现在不是主日学的辅导了，但是我知道主耶稣的眼睛就是定睛在小孩子身上。 Yesus pernah berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. 耶稣曾经说过，让那孩子们就可以靠我这里，不要拦阻他们。 Saudara-saudara, sebagai orang dewasa, jangan kita menjadi penghalang untuk anak-anak ini datang kepada Tuhan Yesus. 弟兄姐妹们，成为成人，我们就不要成为那拦阻他们来到主耶稣跟前。 Dengan apa? 我们以什么？ Dengan saudara sebagai orang-orang tua tidak membawa anak-anak ini ke gereja. 就是我们当父母的没有带孩子们来到 Atau ke sekolah minggu 教 ya. 会，或者来到主日学。
Dengan saudara tidak memfasilitasi atau mendorong mereka datang. 弟兄姐妹就是不激励他们来到教会， Dengan saudara membiarkan, udah mereka terserah aja main-main di rumah. 弟兄姐妹就让他们在家里玩。 Karena kan anak-anak ini masih kecil, belum tahu apa-apa. Nantilah kalau sudah gedean, saya bawa ke gereja. 因为小朋友还小，所以我就不带他们去教会，等他们大一点。 Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat-ingat ya kata-kata Tuhan Yesus. Biarkan anak-anak itu jangan menghalang-halangi. 弟兄姐妹们，让我们可以记起，就是耶稣对门徒说，就是让小孩子们可以靠近耶稣。 Atau mungkin saudara berkata, aduh cuman tahu sekolah minggu di sini kayaknya kurang semangat. 或者你会说，传道啊，我们这里的主日学呢就不够积极， Guru-gurunya sudah senior-senior nih. 老师们都长辈了， Kayaknya kok kurang, gregetnya kurang. 就是不够，缺了热情。 Nah kalau begitu saudara perlu beramai-ramai datang ke kelas-kelas sekolah minggu ya. Saudara ambil komitmen menjadi guru sekolah minggu. 若是这样的话，我就邀请弟兄姐妹们，就直接到我们主日学那边就服侍，做一位主日学老师。 Ayo mari kita hadirkan semangat, kita hadirkan pengenalan yang benar tentang firman Tuhan kepada anak-anak kita. 来吧，我们一起带孩子们，让他们可以正确的认识神。 Nah Bapak Ibu Saudara, ketika membaca tema yang diberikan kepada saya ya untuk minggu ini ya, tiba-tiba memori saya itu seperti diputar lagi gitu ya, kembali ke ingatan masa kecil saya. 当我读到教会给我这星期的主题，我的回忆就回到我3、4岁孩童的记忆。 Mungkin waktu itu saya usia 3 atau 4 tahun gitu dan entah kenapa saya masih bisa mengingatnya, itu sudah kira-kira 30 tahun yang lalu. 我那时候可能3到4岁，但是我也不知道我为什么还记得一点。 Saya masih ingat sebelum tidur malam, mama itu suka cerita tentang kisah penciptaan dari kitab Kejadian. 我记得我还睡之前，我妈妈她就常常说创世纪里的创世故事， Atau kisah tentang air bah pada masa Nuh. 或者就是在挪亚时代的洪水故事。 Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan firman Tuhan kepada anak memang sudah seharusnya adalah peran utama dari orang tua, bukan lausa-lausa sekolah minggu. 让孩子们认识主的道，这就是我们做父母的责任。 Papa atau mama, orang tua Kristen dipanggil untuk melakukan perintah yang tertulis dalam kitab Ulangan ini ya. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. 爸爸妈妈或基督徒的父母们，就是神要他们可以实行在生命记里记载的命令。 Kita perlu mengajarkannya berulang-ulang, membicarakannya ketika duduk, ketika dalam perjalanan, ketika berbaring atau ketika bangun. 要殷勤的教训你的儿女，无论你坐在家里、行在路上、躺下起来，都要谈论。 Slide-nya tampaknya nggak keluar ya. Oke, nggak apa-apa. Dan Bapak Ibu Saudara yang senada dengan apa yang dituliskan Musa di dalam kitab Taurat ini, Paulus itu juga menasehatkan di dalam surat-suratnya. 那就是照着摩西的五经，在新约保罗也有这样说。 Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk membuka bagian firman Tuhan dari Efesus 6 pasal yang keempat. 我邀请弟兄姐妹们看以弗所书第6章第4节。 Meskipun saya sudah tuliskan di slide, tapi saya ingin Bapak Ibu Saudara tetap membuka firman Tuhan. 虽然我已经把它打出来，但是我也希望弟兄姐妹可以打开你的圣经。 Kita akan membuka 2 ayat, Efesus 6 ayat yang keempat dan Kolose 3 ayat 21. 我们要看两段的经节，以弗所书第6章第4节，还有哥罗西书第3章第21节。 Yang di slide itu saya kutip dari terjemahan baru edisi yang kedua ya. 在荧幕上的就是我是从新翻译版 Saya bacakan, 翻出来。 ya saya bacakan dari Alkitab saya masih versi yang pertama ya. Efesus 6 ayat keempat. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.
以弗所书第6章第4节，你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。 Ayat yang lain dalam surat Paulus, ya, dia menyuarakan hal yang sama, Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. 在保罗别的书信，就是在哥罗西书第3章第21节，你们做父亲的，不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。 Saudara-saudara, khotbah hari ini akan didasarkan dari dua bagian firman Tuhan yang kita baca barusan ya, Efesus dan Kolose ini. 弟兄姐妹们，今天的讲道是根据我们刚才读的2段经文。 Dan kita juga akan membicarakan ada beberapa hal yang berkaitan dengan bagian ini ya. 我们也会讨论到有几件事是跟这2段经文有关的。 Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik untuk kita amati ketika Paulus itu menyebutkan dan kamu bapak-bapak. 很有趣的就是保罗在这里说，你们当父亲的， Atau kalau di dalam Kolose, hai bapak-bapak. 也是在哥罗西说你们当父亲的。 Mengapa tidak ibu-ibu? 为什么不说母亲呢？ Bukankah hari ini yang biasanya ngajarin anak-anak belajar itu kan tugas mama ya, tugas ibu. 平常教导孩子们的不是妈妈吗？ Tapi kalau menghajar, nah itu baru tugasnya bapak. 但如果是打孩子的话，或者是骂孩子的话，是爸爸的任务。 Nah ini kelihatan ya kalau guru-guru Lause sekolah minggu kita, kebanyakan itu ibu-ibu, bapak-bapaknya sedikit sekali. 我们就看到主日学老师更多的是姐妹，很少是弟兄。 Tapi kalau soal yang tadi ya tegas, mesti disiplin, keras kepada anak, wah itu bapaknya aja. 如果很坚信、有纪律、严厉的话，那就是一定是爸爸。 Ibu, mama itu yang akan mengayomi anak gitu ya, dengan kasih, dengan lemah lembut. 妈妈就是以爱来去照顾孩子们。 Nanti kalau bapak itu terlalu sabar, seolah tidak ada wibawanya gitu ya di hadapan anak. 若一位父亲他有太耐心的话，那他就没有威严了。 Apakah betul demikian? 是这样吗？ Tentu tidak ya, dan semoga tidak bagi saudara. 当然不是。那我也希望弟兄姐妹也不是这样。 Saya sebagai guru sekolah minggu seringkali melihat juga ada banyak papa-papa di gereja ini ya yang gitu sabar mengasihi anaknya, anterin ke sekolah minggu, tungguin mereka. 作为一名主日学老师，我也看到在我们教会的许多父亲们，他们都很有耐心的带着孩子们去上主日学。 Puji Tuhan, tapi mari kita kembali merenungkan bagian firman Tuhan ini. 感谢神，但我们再一次来思想神的话语。 Saudara, memang Alkitab kita dituliskan di dalam budaya patriarki. Itu memang betul ya, kita tidak bisa pungkiri. 我们的圣经是按照父权文化写的， Bahkan audiens atau pembaca surat-surat dari Paulus itu yang terutama adalah laki-laki. 甚至听众或读者主要是男性。 Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah pesan ini bukan untuk perempuan atau bukan untuk mama, ibu-ibu? Nggak usah melakukannya. 但这条信息是不是不给姐妹听，也不用去做呢？ Jelas tidak ya. Jadi pesan yang sama yang kita baca berlaku juga untuk para orang tua perempuan, untuk para mama juga. 很明显不是，我们读的这信息也是要让姐妹们、母亲们她们去实行。 Tapi mari kita melihat kedua bagian ini, kedua bagian firman Tuhan dari Kolose ataupun dari Efesus ini yang berkaitan dengan bagaimana Alkitab itu memperkenalkan pribadi Allah secara maskulin. 让我们看这2段经文，就是在以弗所书还有哥罗西书，就是保罗如何是来介绍我们这一位神，就是用男性化的来介绍上帝。 Alkitab itu memperkenalkan Allah sebagai Bapa. 圣经介绍上帝成为父亲， Dengan segala karakter Allah Bapa yang baik. 具有天赋的所有美好特征。 Misalnya ya, misalnya di dalam kitab 举例， Ulangan
Pasal pertama ayat 31 dikatakan, dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya. 在申命记第1章第31节，你们在旷野所行的路上，也曾见耶和华你们的神抚养你们，如同人抚养儿子一般。 Di dalam terjemahan bahasa Inggris NIV misalnya, dia menerjemahkan gini, as a father carries his son. 在新的国际版，他就翻译，就像一位父亲来去抱他的儿子。 Jadi Allah itu diperkenalkan seperti seorang bapak yang menggendong anaknya. 上帝就是被介绍称为一位父亲来抱他的儿子。 Bagian yang lain misalnya Mazmur 103, kemudian Maleaki pasal 3 ayat ke-17. Allah Bapa itu Allah yang penyayang, pengasih dan berbelas kasihan kepada anak-anaknya. 另一个经文就是在诗篇103篇第13节，还有马拉基书第3节、第17节，就是形容了我们的上帝是连续他儿女的上帝。 Nah, tetapi Allah juga adalah Bapa yang mendidik dan mendisiplin, seperti misalnya di dalam Amsal 3 ayat 12. 我们的上帝，他同样的也是一位来管教他儿女们的上帝，就是在箴言第3章第12节。 Dia Bapa yang mendidik, tidak membiarkan anaknya begitu saja. 他是责备他儿女们的，他也不让他们一样。 Nah, Bapak Ibu Saudara, bahkan Tuhan Yesus sendiri itu mengajarkan kita berdoa, Bapa kami. 主耶稣也教导我们祷告的时候，我们的父。 Apa artinya? Artinya kita sebagai orang-orang percaya itu adalah anak-anak Allah. 这什么意思呢？这意思就是我们信徒就是神的儿女。 Jadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu bukan hanya mengajarkan Allah itu pribadi yang maha kuasa, yang jauh di sana. 圣经不只教导我们，他是一个全能的神，就是远的。 Tetapi dia adalah Allah yang mengundang umatnya untuk memiliki relasi yang intim dengan memanggil dia Bapa. 他是一位邀请他子民的，与他有亲密的关系，也称他为父。 Atau kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari kita pakai kata ayah, papa. 或者是在日常的印尼文，我们就说“哎呀”，就是爸爸。 Bapak Ibu Saudara, tiap orang Kristen itu memiliki ayah yang sempurna, yaitu Bapa di sorga. 我们每一位基督徒有一位完美的天父，就是完美的一位父亲，就是我们的天父。 Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan yang kita baca di dalam Efesus pasal 6 Kolose 3:21 tadi mengatakan, dan kamu bapak-bapak, hai bapak-bapak. 当我们读到在哥罗西书、以弗所书那时候说，你们作为父亲的， Itu artinya sebagai anak-anak Allah, para ayah Kristen juga dipanggil untuk apa? Untuk merefleksikan karakter Allah Bapa kepada anak-anak. 这意味着成为基督徒的父亲们都需要来去反映天父上帝的品格。 Bapak Ibu Saudara, karakter pengasuhan Allah Bapa itu harusnya terwujud di dalam relasi ayah dan anak atau orang tua dengan anaknya. 父神的养育品格可以体现在父母与孩子、父亲与孩子之间的关系中。 Seorang penggagas, pengamat peran ayah ya, dan penggagas gerakan Ayah untuk Semua, seorang namanya Irwan Rinaldi, dia berkata demikian. 父亲角色观察家，父亲为所有人运动发起人 Irwan Rinaldi 这么说。 Jadi ini yang banyak terjadi di Indonesia ya. Saya bacakan, yang banyak terjadi di Indonesia, banyak ayah yang belum total mengasuh anak. 在印尼经常发生的事，就是许多父亲没有充分照顾自己的孩子。 Atau yang lain lagi misalnya ya,
Ibu Khofifah Indar Parawansa, Mensos tahun 2014 hingga 2018. 还有一位就是2014-2018年期间的社会事务部长 Khofifah Indar Parawansa， 甚至表示， Beliau mengatakan ya, Indonesia itu menempati peringkat nomor 3 di dunia dalam hal fatherless country. 印尼在无父亲国家方面排名世界第3。 Jadi dia mengatakan demikian dalam rangka Hari Keluarga Nasional. 他就是这样说，就是在全国家庭日的背景下发表的。 Ibu Mensos ingin membangkitkan kesadaran para ayah itu ya, akan ada kerentanan dari anak-anak mengalami bully. 他想提高父亲们对孩子遭受欺凌， Kerentanan terlibat di dalam kasus narkoba serta paparan paham radikal yang memecah belah bangsa. 陷入毒品案件以及接触分裂国家的激进思想的脆弱性的认识。 Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita melihat beberapa data lainnya begitu ya. Misalnya di dalam survei Indeks Nasional Pengasuhan Anak tahun 2015. 弟兄姐妹们，我也邀请大家看有几个数据，就是在印尼儿童保护委员会 KBAI 2015年的全国儿童保育指数调查发现， Hasil survei ini menemukan bahwa peran ibu di dalam pengasuhan itu masih sangat dominan. 就是母亲在养育子女中的作用仍然占据的主导地位。 Mulai dari pengasuhan fase awal, anak-anak yang baru lahir, kemudian pemenuhan hak dasar, penanaman nilai-nilai dasar, pola komunikasi orang tua dengan anak, akses media digital, bahkan sampai pencegahan kekerasan kepada anak. 从早期阶段的保育、基本权利的实现、基本价值观的关注、亲子沟通模式、数字媒体的使用，到防止针对对儿童的暴力行为， Ini semua dilakukan oleh para ibu. 这一切都是母亲所做的。 Data lainnya menunjukkan 27,9% pria itu pernah mencari informasi tentang perawatan anak tetapi sebelum menikah. 别的数据就是只有27.9%的男性在婚前的时候寻求关于儿童保育的信息。 Setelah menikah tidak terlalu signifikan begitu ya, hanya 38,9, naik sedikit. 结婚后，这数据也不增长了很多，只有38%。 Jadi ini survei secara umum ya di Indonesia. 这就是我们在印尼的这个研究的发现。 Nah, kemudian data lain menunjukkan bahwa 66,4% ayah dan 71% ibu itu cenderung mengikuti pola pengasuhan orang tua mereka. 别的数据就是66.4%的父亲，他们就是根据他父母的如何来去养育儿女们，来养育他们的孩子们。 Tampaknya ada satu bagian yang terhapus ya. Ada satu data juga menunjukkan begini Bapak Ibu Saudara, 26,2% ayah itu melakukan pengasuhan sendiri, tetapi ibu 25,8%, jadi lebih kecil. 只有26.2%的父亲，还有25.8%的母亲，他们自己来养育他们的孩子。 Jadi apa artinya kalau kita membaca data-data statistik seperti ini? 我们看到这数据的时候，什么意思呢？ Itu artinya orang tua di Indonesia memang tidak secara intensional mempersiapkan untuk terlibat di dalam pengasuhan anak. 总体而言，印尼的父母并不打算让自己真正的好好去养育他的儿女们， Terutama peran ayah yang lebih kecil. 尤其就是父亲的这个角色比较小。 Mayoritas ayah di Indonesia itu melimpahkan urusan soal merawat atau mengasuh anak itu kepada ibu. 大部分的父亲，他们就
把这养育任务呢交托给母亲。 Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, data-data ini menunjukkan bahwa kebanyakan ayah di Indonesia masih belum memahami betapa pentingnya peran mereka di dalam pengasuhan anak. 这数据就是让我们知道，很多父亲们他们不知道他们的角色有多么重要。 Semoga gereja tidak mengalami ini ya. 我希望我们教会不经历这一切。 Nah, bagaimana sekarang dengan orang Kristen? 那基督徒如何呢？ Oh, apakah para ayah Kristen sudah cukup oke dalam hal ini? 基督徒父亲是不是更好？ Nah, ini survei dari lembaga Kristen ya terhadap generasi muda Kristen begitu. 这是研究中心对年轻基督徒的一代进行的一项调查。 Bilangan Research Center menemukan bahwa hanya 54,5% generasi muda menganggap ayah itu adalah teladan hidup mereka. 只有54.5%的年轻一代认为父亲是他们生活中的榜样。 Jadi kalau kita membaca di dalam komunitas Kristen, hampir separuh mereka itu tidak menganggap ayah sebagai teladan. Ini generasi muda. 如果我们读这个的话，我们就看到在基督教群体里面，差不多就是一半，他们不认为他们的父亲成为他们的榜样。 Ada 61% responden menganggap ayah mereka itu adalah pemimpin keluarga yang bertanggung jawab, penyayang, dan bijaksana. 有61%的受访者，他们认为他们父亲是一位负责任、有爱心、也有明智家庭的领袖。 Kalau kita bandingkan dengan ibu, nah 70% responden menganggap ibu itu sebagai teladan bagi hidup mereka. 若我们与母亲比较的话，有70%认为母亲是他们的榜样。 Bapak Ibu Saudara, sekali lagi dari pembacaan data-data berikut ini menunjukkan bahwa kalau dibandingkan peran ayah dengan ibu, ayah itu lemah di dalam hal mengikuti teladan Tuhan Yesus. 当我们读到所有的数据的时候，我们就看到父亲们就是在跟随耶稣的榜样是比较弱的。 Dominasi atau kepemimpinan dalam keluarga dan keteladanan hidup. 就是在生活中的主权，或者是做一个榜样。 Hal ini diperparah apalagi ya Bapak Ibu Saudara kalau di dalam keluarga Kristen ada berbagai gejolak rumah tangga, hubungan suami istri tidak harmonis, atau bahkan terjadi kekerasan. 如果在家庭里会有动乱，或者是有暴力的话，那情况就更糟糕了。 Anak bisa semakin kehilangan teladan, anak semakin bias mengenal Allah, yang kita sapa dia adalah Bapa. 孩子们他们更失去父母的榜样，他们也对上帝的认识越有偏见。 Kita kembali ke dalam Kolose 3:21 tadi ya Bapak Ibu Saudara. 我们回到哥罗西书第3章第21节。 Janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. 不要惹孩子们的气，恐怕他们失了志气。 Terjemahan lain itu mengatakan, lest they become discouraged. 有另一个翻译这么说，就是让他们不胆怯。 Artinya kehilangan kepercayaan diri, kehilangan semangat, kecil hati, kira-kira begitu ya. 意思就是说他们失去了信心。 Nah, atau kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan yang lain ya, terjemahan sederhana Indonesia. 或者是在印尼文的简单的翻译版。 Di situ dikatakan jangan menyakiti hati anak agar apa? Agar mereka itu bersemangat hidup dengan baik. 说不要伤害孩子的心，这样他们才能兴奋的过好日子。 Jadi supaya jangan disakiti hati anak-anak itu supaya apa? Supaya mereka itu ada motivasi hidup dengan baik. 让我们不伤害孩子的心，让他们会兴奋的来过他们的日子。 Bapak Ibu Saudara, keayahan atau kebapaan Kristen itu adalah suatu misi Allah di dalam dunia yang harus dilakukan gereja untuk apa? Untuk melawan budaya ketidakhadiran ayah.
基督徒的父亲身份是上帝在世上的一项的使命，教会也必须这样做，我们要对抗缺席父亲的文化。Hati para ayah Kristen itu seharusnya diisi oleh misi. Misi Allah yang bertujuan apa? Menanamkan kasih Allah di dalam hati anak-anak. 基督徒父亲的心中应该是充满神的命令，就是他们就将神的爱灌输到孩子的心中。Nah, Bapak Ibu Saudara, saya banyak ngomong tentang ayah ya. Jadi berasa kayak hari ayah, padahal ini hari anak. 弟兄姐妹们，我今天有讲到很多关于父亲们，就是感觉像父亲节，虽然今天应该是主日学周。Hari ini kita merayakan hari sekolah minggu, bahkan nanti akan dilayankan ada baptisan anak begitu ya. 我们今天庆祝主日学周，也有孩子洗礼。Oke, kalau begitu saya to the point saja, apa sih peran ibu, peran mama dalam hal ini? 那我就直接说了，母亲在这里的角色是什么？ Bapak Ibu Saudara, justru peran ibu itu sangat penting. 就是母亲的角色是很重要的。 Peran ibu itu tidak bisa dipisahkan dari pentingnya ayah. 母亲的角色就是与父亲的角色是分不开的。 Alkitab memberitahu kita bahwa Allah itu menciptakan perempuan sebagai penolong yang sepadan. 圣经对我们说，就是上帝创造，圣经对我们说，就是上帝来创造女生，就是来成为合适的配偶。 Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia yang mengalami krisis ketidakhadiran ayah, 在我们世界上，在面对这危机，没有父亲的一个世界， mama atau seorang istri itu berperan sebagai pendamping yang dapat apa? Mendorong suami, mendorong ayah itu untuk lebih terlibat di dalam kehidupan anaknya. 一位太太，一位母亲，他们就有很重要的角色来激励他的先生，来更去注意他的孩子们。 Sekali lagi kehadiran ayah itu bukan hanya bertugas untuk mencukupi kebutuhan keluarga, udah nanti urusan anak, kalau anak nangis, kalau anak ada masalah di rumah, ada masalah di sekolah itu semua urusan mama. 再一次，父亲的角色不单只供应家庭的需要，如果孩子哭了，这一切都是母亲的任务。 Disinilah juga diperlukan kehadiran papa. 在这里也需要有神的同在。 Kalau kita melihat bagian sebelumnya dari Efesus pasal yang ke-6 ya, Efesus pasal yang ke-5, misalnya di dalam ayat 21 sampai 22. 若我们看以弗所书6章前，就是以弗所书第5章， Istri yang tunduk kepada suami atau kemudian suami yang mengasihi istri itu dilakukan bukan saja karena saling merendahkan diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Yesus. 妻子当顺服自己的丈夫，丈夫也当爱自己的妻子。做这一切不是只要来谦卑自己，或者是来在上帝面前敬虔。 Namun hal ini dimaksudkan supaya apa? Supaya Efesus 6 ayat 1 sampai 2, yaitu perintah agar anak-anak itu menaati dan menghormati orang tua mereka itu dapat terlaksana. 但是这意味着，在以弗所书的第6章第1到第2节，就是让孩子们可以孝敬父母。 Jadi ringkasnya begini Bapak Ibu Saudara, ketundukan istri dan kasih suami kepada istri sebagai wujud ketundukan kepada Kristus, namun juga adalah suatu usaha untuk apa? Meninggalkan warisan yang baik bagi anak-anaknya. 一位妻子顺服丈夫，丈夫也爱儿子，也爱妻子。 他们一起在神的面前敬虔，这不单单只有这而已，但是他们就是可以在神的面前来养育他们的儿女们。 Jadi Bapak Ibu Saudara, kehadiran ayah di dalam diri anak itu bukan hanya dari faktor oh anak itu merasa oh iya papa saya ada di dekat saya. 当有父亲在在孩子们的身边的时候，让他们不止 经历到有父亲靠近他们， Tetapi juga bagaimana anak itu mendapatkan pesan tentang ayah dari ibunya.
oh papa kamu itu orang yang begini-begini, papa kamu itu mengasihi kamu, papa kamu itu menyediakan segala yang kamu perlukan. Itu juga penting. 而且孩子们他们也可以从妈妈、母亲那边，他们也可以知道认识这位爸爸，爱他们，爱他们。 Jadi Bapak Ibu Saudara, ada role model, ada keteladanan kasih Kristus yang saling melengkapi di dalam relasi suami dan istri. 有主基督的榜样来装备夫妻。 Yang terakhir Bapak Ibu, apa peran komunitas orang percaya? 最后的一点就是我们基督徒的团体扮什么角色呢？ Apa peran gereja di dalam hal ini? 教会的角色是什么？ Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, oh anak-anak saya sudah besar ya, anak-anak saya sudah membangun keluarga mereka masing-masing, tugas saya sudah selesai sebagai orang tua. 可能弟兄姐妹们会觉得，我孩子们已经长大了，他们有家庭了，我的任务已经完成。 Bapak Ibu Saudara, sebagai komunitas orang percaya, kita perlu menjalankan misi Allah ini tadi ya, melawan budaya ketidakhadiran ayah di dalam hidup anak-anak. 成为上帝的儿女们，我们要尽量的努力的去抵抗在我们世界上就是没有父亲的这个挑战。 Para bapak-bapak senior diperlukan sebagai apa? Sebagai mentor ya, menolong para ayah muda yang gak punya role model ayah di dalam kehidupannya. 年长的父亲们，就是请你们可以成为导师。 Demikian juga para ibu senior dipanggil untuk melakukan hal yang sama. 年长的母亲也如此。 Bapak Ibu Saudara, kita semua memiliki panggilan. Panggilan apa? Menghadirkan Bapa bagi dunia yang fatherless ini. 弟兄姐妹们，我们每个人都有上帝给我们的呼召，就是让在这无父亲的世界上，可以让父亲的存在再一次出现了。 Sekali lagi, kalau kita memanggil Allah kita Bapa, 再一次，如果我们称呼我们的上帝父亲、天父， apakah sebagai anak-anaknya, apakah sebagai orang tua, kita juga menjadi refleksi dari Allah Bapa yang penuh kasih itu. 我们成为他的儿女，我们成为父母，我们是不是反映了神的爱？ Bapak Ibu Saudara, betapakah sangat indah ya ketika anak-anak kita itu mengenal Allah yang adalah Bapa, yang penuh kasih. 当我们的儿女们可以认识这位上帝，就是充满爱的上帝，那该有多好啊！ Allah atau Bapa yang selalu hadir di dalam kehidupan mereka. 就是有一位上帝在我们的生活中与我们同在的上帝。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali disampaikan. 我们在天上的父，我们为今天你的信息感谢。 Kami diingatkan kembali apa peran kami sebagai orang-orang dewasa di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah orang percaya. 你再一次提醒我们，成为成人，在我们的团体里面，我们有怎样的一个角色？ Di dunia yang semakin krisis kehadiran akan Bapa, akan Papa. 在这世界，就是失去了父亲的这个危机。 Pakailah kami Tuhan, anak-anak-Mu, menjadi alat di tangan-Mu untuk merefleksikan kasih Bapa di tengah-tengah dunia kami. 使用我们每一位你的儿女们，让我们可以成为你的器皿，来反映在你的爱在这世上。 Tolonglah kami Tuhan. 求你帮助我们。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。